Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam The Lancim YouTube channel. So, hari ni guys, kita nak buat konten tentang Hari Guru. Okey, saya nak berkongsi lah sedikit berkaitan dengan Hari Guru lah. Memandangkan saya pun seorang guru, okey, baru 8 tahun berkhidmat sebagai seorang guru. Dan tahun ini adalah tahun ke-8 saya lah. Okey, so kita go through terus kepada tajuk kita Hari Guru. Okey, so ramai juga anak murid ataupun kawan-kawan saya di luar sana yang tertanya-tanya lah macam mana saya boleh jadi seorang guru. Okey, cerita dia pun agak panjang, tetapi saya cuba ringkaskan saja sekadar untuk memenuhi konten ni sajalah. So kepada anak murid saya yang menonton dan kepada yang bakal-bakal guru yang menonton, sedikit sebanyak boleh memberikan satu kebaikan lah kepada korang, supaya korang terus bersemangat untuk menjadi seorang guru. Okey, so saya bermula dengan saya skip lah sekolah-sekolah tu tak payah cerita lah. Okey, so saya terus kepada selepas saya STPM, saya mengambil sijil tinggi pelajaran Malaysia di SMK Seri Tanjung dalam subjek kesusasteraan Melayu, sejarah, bahasa Melayu dan juga pelajaran wajib iaitu pengajian am. So saya telah mendapat keputusan yang okey lah untuk saya, layak lah untuk saya masuk ke universiti ketika itu. Tetapi sebenarnya ada orang yang mendorong saya lah untuk menjadi seorang guru ni. Orang itu adalah guru saya sendiri, dan saya masih lagi berhubung dengan beliau. Namanya adalah Cikgu Ramli Abu, daripada Kampung Pinang di Melaka. So Cikgu Ramli ini adalah orang yang bertanggungjawab menjadikan saya pada hari ini, yang menjadikan saya seorang guru, menjadikan saya seorang peminat sastra, mencungkil bakat saya, kebolehan saya yang mana dulu saya tidak tahu langsung berkaitan dengan sastra, dan dialah antara orang yang bertanggungjawab membawa saya dalam dunia sastra ni, dan juga seni lah, berkaitan dengan seni. Sebenarnya saya sangat berhutang budi pada beliau. Setiap tahun saya tak pernah miss untuk ucapkan selamat Hari Guru kepadanya. Dia pun dah hampir, saya rasa hampir 60 umurnya. Dan baru-baru 2-3 tahun lepas lah dia diserang penyakit stroke, tapi sudah recover, boleh berjalan lagi, masih boleh bercakap, cuma sudah terhad lah. So saya memang sangat berhutang budi kepada dia. Daripada saya seorang pelajar yang biasa, dia menjadikan saya seorang pelajar yang sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada dia. Kalau saya jumpa dia, memang saya tak segan silu untuk saya cium tangan dia, peluk dia, sebab dia antara orang yang saya sayang dalam dunia ni. Seorang guru yang memang bagi saya sangat excellent, sangat hebat, membentuk kemenjadian murid. Bukan saya seorang, banyak lagi anak murid yang telah disentuh dan menjadi sentuhan dia tu. Antara dia adalah rakan saya sendiri, sekarang ini bertugas sebagai peguam. Dan tak silap saya, dia pengarah sekarang, Tuan. Walaupun dulunya kami bersekolah, kami bukan budak-budak pelajar-pelajar kelas di hadapan, untuk pengetahuan semua anak murid saya semua. Saya bukan pelajar kelas sains ke, kelas ekonomi pun bukan. Kita pun tahu kan, kedudukan subjek sastra tu di kelas mana. Bayangkan seorang guru, dia boleh menjadikan pelajar di kelas hujung, kelas belakang, seorang yang bagi saya sangat boleh dibanggakan. Walaupun saya tidaklah sehebat mana, saya tidak hebat, saya pun bukan nak meninggi diri, tidak. Tapi bagi saya cukup berpuas hati dengan apa yang saya miliki sekarang lah. So memang saya sangat-sangat berhutang budi. Terima kasih saya ucapkan kepada dia. Walaupun sekarang ni saya jarang jumpa dia. Jumpa juga, sebelum ni saya jumpa juga. Kalau kami ada program sastra di Melaka, memang saya akan jumpa dia, saya akan jemput dia.
tetapi tidak selalulah tidak selalu dengan kekangan kerja kan, okey. So dia pun tak sihat, okey. So apa-apa pun memang saya selalu mendoakan dia supaya dia agak sihat, okey, selalu dilindungi dan juga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so apabila selesai saya STPM, saya terus melanjutkan pelajaran ke Universiti Pendidikan Sultan Idris, okey, di Tanjung Malim, Perak. Saya ambil ijazah sarjana muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu. Itu yang saya ambil selama 4 tahun, bermula daripada tahun 2007 sehingga 2011. Okey, dan program yang saya ambil di universiti itu nama dia AT01. Okay, Pendidikan Kesusasteraan Melayu. So satu benda yang saya sangat kagum dengan universiti saya ni, adalah satu universiti yang mana dia merupakan dahulu maktab terawal di Malaysia dengan menggunakan nama Maktab Perguruan Sultan Idris, MPSI, dan terus develop sehinggalah menjadi title universiti. Korang boleh search ataupun Google saja tentang sejarah UPSI, dan UPSI ini adalah salah satu universiti di Malaysia yang mengeluarkan produk guru pendidikan. Tapi sekarang saya dengar dah lain, dah open market dan sebagainya. Itu sekarang punya ni lah. Tapi pada masa zaman saya belajar di sana dulu, memang pure pendidikan. Kami memang pure pendidikan, dan pelbagai jenis subjek yang ada di sana lah ditawarkan. Apa saja bidang guru semua ada di sana lah. Okey, baik daripada guru bahasa, guru sains, matematik, guru muzik, teater dan sebagainya, semua berkaitan dengan pendidikan. So selama 4 tahun saya di UPSI, memang struggle lah tapi memang betul cikgu saya cakap lah, Cikgu Ramli cakap kehidupan di universiti adalah kehidupan yang sangat baik, sangat hebat, sangat best. Okey, pada rakan-rakan yang pernah masuk universiti, dia tahu kan macam mana. Tapi yang tak berkesempatan untuk masuk universiti, tak mengapa. Sebenarnya bukanlah bukan title pemegang sebagai pelajar universiti itu adalah satu tiket untuk berjaya kan. Ada orang yang tak ada SPM pun boleh jadi jutawan kan. Itu semua rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rezeki saya dapat masuk, melangkahkan kaki ke Menara Gading. Itu adalah salah satu bonus yang terindah dalam hidup saya lah. Saya pun tak menyangkakan yang saya boleh mencapai tahap seperti itu. So selepas saya tamat pengajian di universiti di UPSI, so saya terus ke praktikal di SMK Taman Tuanku Jaafar, di Senawang, selama 4 bulan, dan selepas itu saya tunggu untuk convocation. Dan semasa saya menunggu posting selepas saya convo, saya tunggu posting lebih kurang dalam setahun. Banyak tempat yang saya cuba untuk kerja lah, tapi saya pergi ke arah bidang pendidikan jugalah. Yang pertama, saya mendapat panggilan telefon daripada sekolah lama saya. Dulu semasa saya sekolah, saya pernah bersekolah di Mahat Nuriah Adiniyah Sungai Udang, merupakan salah satu sekolah pondok sebenarnya, tapi dah di-upgrade menjadi sekolah menengah. Tapi masih lagi masa tu di bawah YIK, Yayasan Islam Kelantan. Dia sebagai sekolah agama rakyat lah, bukan sekolah bantuan kerajaan. So saya bekerja di sana mengajar bahasa Inggeris untuk tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 untuk pelajar yang mengambil STAM, Sarjana Tinggi Agama. So dapatlah lebih kurang dalam 6 bulan macam tu saya mengajar di sana, dan seterusnya saya mendapat tawaran untuk interim, guru interim. Zaman saya tu saya adalah perintis pertama yang menggunakan title interim. Interim ni adalah guru sementara tapi dipanggil oleh kerajaan, bergaji dan juga tiada allowance. Ada gaji tapi tak ada allowance. So kalau katakan gajinya 2,000, 2,000 je lah saya dapat. Saya tak dapat allowance dan macam guru lain lah. Cumanya waktu itu siapa yang dapat interim dikatakan confirm terus dipostingkan. Tapi sebenarnya semasa saya dapat guru interim tu, saya ditugaskan di SMK Taman Bukit Rambai, selama lebih kurang dalam 5 bulan macam tu, 6 bulan 5 bulan. Dan terus saya dipostingkan selepas saya interview di Putrajaya. Alhamdulillah lepas. Saya terus masuk ke bukan masuk, sorry. Saya terus
diberikan posting ke negeri Sarawak. Okey, tu adalah pengalaman pertama saya keluar daripada Semenanjung ni dan terus pergi ke Sarawak. Saya ditempatkan di daerah Miri, bahagian Miri, daerah Baram, okey, Baram Tengah. Okey, namanya adalah Long Lama. Okey, boleh search dalam Google dekat mana Long Lama tu. Okey, masa saya pergi tu Long Lama adalah kategori P1 kalau siapa yang tahu kategori guru pendalaman dia ada 3, P1, P2, P3. So saya waktu tu P1, tapi setelah saya 2 tahun saya mengajar di sana dinaikkan jadi P2. So PP ni adalah beza dia adalah allowance, gaji yang allowance ni kita dapat lah. Kalau P1 500, kalau P2 1000, kalau P3 1,500. Tapi tahap kesusahan dia lain lah. Macam P1 kesusahan dia okey sikit lah. Kalau P2 ni susah. Okey, P3 ni lagi susah. Dia macam tu lah, tak ada air, tak ada jalan, tak ada elektrik dan sebagainya lah. Tempat saya tak ada jalan so bukanlah tak ada jalan, ada jalan tapi tak ada jalan yang cantik lah. Okey, masalah air ke elektrik alhamdulillah lah kat sana okey. Cumanya dia jauh daripada kawasan bandar lah. Itu pengalaman saya lah. Bandar Miri nak pergi ke Long Lama zaman saya masa tu lebih kurang dalam 5 jam. Okey, menaiki 4-wheel drive. Itu adalah pengalaman yang bagi saya paling hebat lah dalam karier saya sebagai seorang guru. Saya mengajar pelbagai etnik pelajar saya pelbagai etnik Iban, Penan, ada yang Bidayuh, ada Kadazan, ada yang memang saya tak pernah dengar Kenyah, Kayan, ada yang Sebok, Kejaman dan sebagainya lah, banyak dia punya etnik kat sana. So itu adalah pengalaman yang paling bagi saya paling manis lah dalam karier saya sebagai seorang guru. So tempat itu memang mencabar, tempatnya sangat-sangat mencabar bagi saya. Okey, itu adalah antara pengalaman saya sebagai seorang guru. Dan pada tahun 2015 saya dipindahkan ke negeri Melaka. Okey, di atas sebab mengikut isteri lah. Masa tu isteri saya dah pindah dulu. Isteri saya dapat di Sibu, kami berdua dapat di Sarawak tapi jauh-jauh lah. Isteri saya di Sibu, saya di Miri. Okey, so isteri saya dapat pindah dulu dan saya mohon pindah dan seterusnya saya ditukarkan ke Melaka sehinggalah hari ini. So sekarang ni saya dah 5 tahun di Melaka dan saya punya sekolah yang terakhir ataupun yang sekarang saya mengajar adalah SMJK Katolik Melaka di Gajah Merah. Okey, itu adalah sedikit tentang perjalanan karier saya sebagai seorang guru. Walaupun saya masih muda, saya masih mentah dalam bidang perguruan ni, tapi bagi saya pengalaman saya sudah cukup untuk menceritakan kepayahan, kesusahan, kegembiraan, apa yang telah dirasai oleh semua guru di Malaysia ni. So kita pun lihat, kita tahu sekarang ini pun banyak benda yang orang against guru. Ada yang cakap guru ni gajinya tak berbaloi, ada yang macam-macam lah tapi sebenarnya kita tak perlu condemn kerja orang, dan tapi kita kena letakkan diri kita pada tempat tu sebenarnya. Semua kerja susah lah semua. Saya tak cakap kerja cikgu ni senang sangat, tidak, tapi semua kerja bagi saya ada susah dan ada senang. Inilah ada pro and kontra dia. So kepada anak murid saya di luar sana yang selalu sangat tanya, cikgu macam mana nak jadi cikgu, macam mana nak jadi cikgu kan, korang kena tahu apa yang bidang yang korang minat. Kalau kamu nak jadi cikgu, apa subjek yang kau nak. Macam saya memang pilih sastra, tapi rezeki saya untuk mengajar sastra belum lagi. Sekarang ni saya mengajar bahasa Melayu sahaja untuk menengah atas, dan alhamdulillah sudah 8 tahun saya mengajar tingkatan 5. Nak kata pengalaman banyak tu tidak, tapi bolehlah untuk membantu anak-anak menduduki peperiksaan SPM. Bagi saya benda itu memang kerja saya. Saya boleh bantu, dan ada jugalah saya buat pembelajaran tuition dan sebagainya lah, diminta oleh beberapa sekolah di Melaka ni, dan saya buat kelas malam dan sebagainya. So itu adalah sedikit tambahan kepada kerjaya saya lah. So kepada yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Saya nak ucapkan di sini saya ambil kesempatan, saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, terutamanya kepada rakan-rakan saya seangkatan saya, iaitu daripada program AT01 UPSI tahun 2007-2011. Kepada guru-guru saya yang pernah mengajar saya di sekolah pasti,
okey, di Tadika Kemas Melimau, okey, di Sekolah Tangga Batu, SK Tangga Batu, yang pernah mengajar saya di Mahat Anuriah Adiniah, di SMK Seri Tanjung, okey, seterusnya yang guru-guru tingkatan 6 saya dan juga pensyarah-pensyarah saya di UPSI yang sudah ada ataupun yang sudah pencen sekalipun, kita keep in touch lagi, masih lagi berhubung melalui Facebook dan sebagainya. So saya doakan semua orang yang bergelar guru di dalam Malaysia maupun di dunia ini memperoleh keberkatan dan supaya kita mempunyai semangat untuk meneruskan perjuangan kita sebagai seorang guru dalam mendidik anak bangsa kita. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton The Ranchi Music Channel. Jumpa lagi pada konten yang lain pula. Assalamualaikum.